استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah, dapat kita bersama-sama pada pagi ini sekali lagi di dalam pengajian kita, iaitu pengajian kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Baik, insyaAllah tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu sekalian, insyaAllah hari ini kita akan mulakan pengajian kita, pengajian kitab baru ataupun risalah baru, iaitu kitab risalah
Munyatul Musalli. Kitab Munyatul Musalli. Baik. Sebelum kita mulakan mukadimah kitab kita, kita hadirkan bacaan Fatihah kepada pengarang kitab kita, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Saya pagi ni maklumlah dia sesama tu biasa. Nak kata makan pantang pun pantang juga, tak ada apa sebab dia pagi-pagi macam tu takut jemaah rasa kurang selesa dengan saya. Minta maaf Saya waktu pagi tu memang dia sesama sikit. Baik. Kita akan mulakan perbahasan kita. Buka muka surat pada awal sekali. Yang tajuk awal-awal sekali. Ini risalah. Belum mula sekali ni dia ni. Ni. Belum mula sekali. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bermula ini ialah risalah. Risalah ni kitab kecil. Risalah ni kitab kecil, Resdung. Resdung ni orang bagi tahu ni dia penyakit dia tak kritikal tapi dia sentiasa ada lah. Dia sampai matilah mudah kata Resdung ni. Kat dunia tu macam ni lah. Dunia tu Allah Ta'ala bagi ke asbab. Cerita sesama sakit ni macam-macam. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala beri kepada saya pun alhamdulillah penyakit lain tak ada. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Cuma resdung je lah. Sesama tu je lah. Alhamdulillah. Baik. Kata dia bermula ini ialah risalah. Ini satu kitab kecil. Risalah apa? Yang bernama Munyatul Musalli. Jangan baca Maniyatul Musalli, baca Munyatul Musalli. Boleh baca dua, Munyatul Musalli ataupun Minyatul Musalli. Cita-cita bagi orang yang sembahyang. Itu Munyah. Minyatu ataupun Munyatul Musalli. Boleh baca dua. Boleh baca dua wajah. Munyatul Musalli ataupun Minyatul Musalli. Dengan mana cita-cita bagi orang yang sembahyang. Cita-cita kita dalam sembahyang kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan sembahyang kita. Lebih-lebih lagi amalan fardu. Fardu itulah yang wajib. Baik. Kalau baca Maniyatul Musalli, itu dipanggil mati bagi orang sembahyang. Maniyah. Dia baca Maniyah. Itu cerita
orang cerita-cerita nak mati. Dalam semayang. Bukan cerita-cerita, maksudnya mati dalam semayang. Jadi, maksudnya maniyah tu tak kena lah. Munyah tu. Kalau kata maniyatul musalli tu tak tepat. Baik, dia kata ini ialah risalah yang bernama Munyatul Musalli. Kata dia yang melengkapi ia Munyatul Musalli akan masailil durari wal laali. Akan masailid durari wal laali. Fokus ni dah kena dobit lah. Saya tak baca cepat lah ni. Semalam sebab kita baca cepat tu sebab kita mula-mula kaji. Ni dah Akan masailid durari wal laali. Akan masalah-masalah yang diserupakan. Muka awal-awal sekali. Awal-awal lagi. Ni. Muka depan. Muka depan. Tak baca bismillah lagi. Akan masalah-masalah ad-durari itu asal permata. Wal-ali pun permata juga. Maksud yang sama. Apa maksud masalah permata? Ini kalau orang belajar bahasa Arab ni, dipanggil idafat musyabbah bih kepada musyabbah. Seolah-olahnya masalah-masalah itu diserupakan kepada permata. Kepada permata-permata. Wal-la'ali. Permata-permata yang berharga. Ataupun wal-la'ali mutiara. Sama je maksud dia. Jadi kitab ni dia nak cerita kata, kitab ni nama Musalli, Munyatul Musalli. Jadi kitab ni melengkapi akan masalah-masalah yang diserupakan seperti permata-permata yang berharga. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Jadi kitab ni alhamdulillah kalau kita belajar dalam ni kitab ni, kita akan jumpa masalah-masalah yang pelik. Masalah-masalah yang kita tak tahu sebelum ni kita tahu. Kita boleh tahu nanti insya-Allah. Baik. Siapa karang kitab ni? Karangan Al-Alimu. Orang yang alim. Al-Allamatu. Orang yang bersangatan alim. Dia alim lagi pula bersangatan alim. Orang yang maksud Al-Allamah ni disebut dalam kitab Asyah Dumyati. Al-Allamah dengan mana kasirul ilmi jiddan. Orang yang banyak ilmu yang bersangatan. Bersangatan dia, ilmu dia banyak. Paling kurang, ilmu dia paling kurang mestilah 10 ilmu. Itu paling basic 10 ilmu tu kena ada. Minta maaf 14 ilmu. Paling kurang. Sebab nak dikatakan al-alamah paling kurang mestilah ada 14 ilmu. Iaitu kita nak mentafsirkan Quran. Hidung berair je saya ni. Sekejap lagi kan bila dah lepas pukul 9, 10 dia okey balik. Tak payah aku ubat saya ni. Minum air panas okey lah. Bismillah. Baik. Al-Alamah ni paling kurang dia mesti ada 14 ilmu ataupun 10 ilmu lah paling kurang. Ilmu nahu, ilmu sarab, ilmu mantik, ilmu balaghah, mustalah hadis, ilmu hadis, mustalah hadis. Kemudian ilmu usul tafsir, ilmu kawan fiqh, usul fiqh. Kemudian ilmu ilmu wada', ilmu ishtiqaq,
Fiqh, tauhid, tasawuf tu maklum, tu basic. Itu wajib kena tahu. Itu panggil al-alamah. Siapa dia ni? Al-hibru. Al-habru al-fahamatu. Al-habru ni orang yang ilmunya seperti laut. Al-habru. Orang yang mahir, minta maaf. Al-habru orang yang mahir. Lagi pula al-fahamatu. Orang yang faham. Orang yang terlebih faham. Lagi pula al-arifu ar-rabbani. Lagi pula orang tu orang yang arif, yakni al-arif billah. Orang yang dekat dengan Allah Taala. Ar-rabbani. Yang dibangsakan pada pembimbing. Siapa dia tu? Gelaran banyak. Al-habru, al-fahama, al-arif, ar-rabbani. Iaitu Tuan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Allah Akbar, Syekh Daud. Dia Syekh Daud ni saya nak cerita sikit. Sebelum ni kita tak ada cerita Syekh Daud. Mungkin ada pasal dengar kisah Syekh Daud ni. Dia ni karamah dia banyak. Saya nak cerita sejarah dia sikit. Nama dia ni Syekh Wan Daud bin Syekh Wan Abdullah bin Syekh Wan Idris. Dia dikatakan Wan Senik Al-Fatani. Syekh Daud ni. Ibu dia Wan Fatimah. Nama ibu dia Wan Fatimah. Daripada Melayu Campa, Kemboja. Tadi ibu dia. Mak dia ni Wan Fatimah daripada keturunan asal Melayu Campa, Kemboja. Orang Kemboja. Mak dia ni. Ayah dia orang Fatani. Sebab tu di Fatani tempat saya belajar dulu tu banyak orang Kemboja. Kebanyakan orang Kemboja yang alim ni banyakkan Melayu Campa. Orang Melayu Campa. Dia Kemboja ni ada orang Banjar. Dia ada orang Melayu betul. Melayu Banjar ada, Melayu Minang ada. Tapi kebanyakan Melayu Campa. Dia ada bahasa dia. Ya, ada Telaga Syekh Daud. Kita dah pergi dah dulu Haji Yaakob. Baik. Dia itu ibu dia Melayu Campa. Dia ni keturunan kata mix lah, campur Kelahirannya di kampung Parit Sungai Krisik. Sungai Krisik. Siapa pernah pergi ke di Krisik dulu tu? Dia dekat Jamiah tu, dia ada satu sungai. Sungai tu dulu tu ada buaya dulu tu. Sekarang tak ada lah. Allah alam. Tapi zaman dulu tu ada buaya putih. Tok Guru Haji Dala dulu tu. Pondok Dala Pondok Dala ni maksudnya pondok yang lama sekali lah. Pondok Dala ni Tok Guru ni dia panggil Tok Dala. Nama dia Tuan Guru Haji Abdullah gak, tapi panggil Tok Dala. Dekat Masjid Krisik, ya Ji, dekat Masjid Krisik, sungai tu. Tok Dala ni dia ada kuda. Lepas tu dia ada buaya. Pelik Tok Guru bela buaya. Dia tak bela buaya sebenarnya. Tapi di sungai tu ada buaya di situ, tapi buaya tu patuh kat dia. Dan itu waktu keramat Tok Ali ni cerita. Banyak keberkatan Serami Mekah di Fatani tu macam-macam. Sekarang ni Covid tak boleh masuk dah. Saya lah masuk pun tahun 2018. 2018. Awal 2019. Tu last. Tak ada masuk. Tak tahu masuk. Jadi tempat tu nak katakan Tok Dala ni dia, bila dia meninggal tu buaya putih tu hilang. Wallah alam bagaimana, wallah alam, tapi hilang. Kuda dia pun lari. Maksud kuda dia lari tu maksudnya dia tahu tuan dia tak ada, dia pergilah. Dia kata kuda pun kuda putih juga. Ni Tok Dala keramat. Jadi Syekh Daud ni pun keturunan depa juga. Syekh Daud ni. Jadi dia kelahiran dia di kampung Parit Sungai Krisik pada 1 Muharram 1183 Hijrah.
Sekarang ni 1442. Tolong tolak seorang. 1442 tolak 1183. Berapa? Berapa tahun dah Syekh Daud dengan kita ni? Syekh Daud lahir pada tahun 1183 Hijrah. Sekarang 1442. 1442 tolakkan 1183. Dia lahir 1183 Hijrah, 1 Muharram, bersamaan dengan 7 hari bulan 5. Ni duk kira kalkulat sendiri lah. 7 hari bulan 5, tahun 1769. Dia lahir pada tahun 1769 Masihi. Ambil tahun 2021 tolak dengan 1769. Lama dah. Lama dah. Ni tahun 2021 tolak dengan 1769. Lama dah Syekh Daud dengan kita ni. Tengok bahasa dia tu. Allah. 359 tahun. 209 tahun? Mana satu ni? 1442 tolak 1183. 359 tahun. Lama dah. Lama masa berlalu dah. Sejak masa satu ni 209, sejak 359 masa satu ni. Confuse dah saya. Kira elok-elok. Ya betul. ...259 tahun dah. 259 tahun, bukan 300 2020 tolak dengan 1769. 259. Dah 259 tahun. Bukan tolak 1183. 1769. Dia kalau masih 1442 tolak dengan 1183. Kalau itu yang hijrah. Kalau Masihi 2022 tolak 1769. 259. Hampir 300 tahun dah. Tu dia. Syekh Daud dia wafat pada hari Khamis 22 Rejab 1263. Hijrah bersamaan dengan 897. 8 hari bulan 7 bersamaan dengan 1847. Ada kata setengah ulama, maksudnya dia hidup selama 68 tahun. Ini ada banyak versi Kata setengah ulama dia hidup lebih kurang 100 tahun lebih. Syekh Daud. Dia meninggal tu lebih kurang, dia hidup tahun 1769 dan dia meninggal lebih kurang 1807 lebih. Kata setengah ulama. Dia hidup 1 tahun lebih. Itu Syekh Daud. Dia adik-beradik dia ada 5 orang. Syekh Wan Daud, Syekh Wan Abdul Qadir, Syekh Wan Abdul Rashid, Syekh Wan Idris. Kemudian perempuan seorang lagi, tak tahu nama. Dia ada 5 orang. Dia 5 orang lelaki. Perempuan tu tak ingat. Nama tak ingat. Baik, habis itu. Jadi Syekh Daud ni nak cerita kata ni, asal mula dia belajar. Kita tengok macam mana orang dulu belajar dengan kita. Jauh beza. Dia zaman dia ni, pada dia kanak-kanak tu, ketika dia kanak-kanak sedang asyik bermain, Syekh Daud pun ada di situ dia ada cerita dia. Ada seorang ulama Yaman datang ke Fatani. Saya dah pernah pergi kubur dah, kubur Syekh Yaman tu. Orang Yaman, Syekh Shu'aib nama dia. Kubur dia ada di Fatani.
dia ziarah di Fatani dan dia jumpa, dia nampak, dia tengok Syekh Daud ni. Ni nak kata karamah orang Yaman Siti Khadijah. Boleh jadi Siti Khadijah Jadi ada seorang ulama Yaman ni, dia tengok Syekh Daud. Dia tengok Syekh Daud ni, nama dia tak silap Syekh Syuaib. Nama dia tak silap Syekh Syuaib. Ulama Sufi Jadi dia tengok anak dia, dia tengok Syekh Daud ni pada ketika umur 5 tahun. Dia tengok Syekh Daud ni akan datang menjadi seorang waliullah, akan datang akan menjadi seorang ulama yang hebat di tanah Jawi. Syekh Arab tu tengok. Dia tengok budak ni bukan orang biasa, dia kata. Lalu diusap. Usap tu dia pegang kepala. Lepas tu dia pun berdoa. Orang semua pakat tengok dia. Pelik sungguh, dia kata. Sebab apa Syekh tu pergi pegang Syekh Daud rupanya dia usap, dia doa kata Syekh Daud ni akan datang ni akan menjadi seorang yang alim. Akan menjadi seorang yang alim sungguh. Syekh Daud ni hebat sungguh. Baik. Dia kata mudah-mudahan ditakdirkan Allah anak ini menjadi bintang berkilauan, bulan purnama mata bersinar, ulama teragung di tanah Jawi. Tu kata Syekh Syuaib tu. Dia kata mudah-mudahan ditakdirkan Allah anak ini menjadi bintang berkilauan. Bintang berkilauan. Bulan purnama, dia kata. Mata bersinar, ulama teragung di tanah Jawi. Makam Syekh Daud di Taif. Di Taif, Makkatul Mukarramah. Di Taif. Siapa-siapa pergi Taif boleh ziarah makam Syekh Daud. Makam Syekh Daud ni, kata Tuan Guru Haji Soleh Sik Kedah, saya tak pernah pergi lagi Mekah. Saya tak pernah pergi lagi. Dia kata ni saya dengar riwayat daripada guru lah. Kita pun tak tahu Taif mana tapi tahulah Taif di sana lah, tapi kita tak pernah pergilah. Saya dengar riwayat pada Syekh Tuan Guru Haji Soleh, dia kata makam Syekh Daud ni dekat dengan dekat dengan Masjid Ibn Abbas. Siapa-siapa pernah pergi Taif dia tahu Masjid Ibn Abbas kat mana. Ada Masjid Ibn Abbas di situ dekatlah dengan dekatlah dengan makam Syekh Daud. Allah, abang Syekh Daud ni hebat tengok. Kemudian saya nak cerita sikit. Ni pasal dia belajar Nak cerita pasal dia belajar. Itulah. Dia bukan semua orang tahu. Saya ni dulu ada kawan seorang orang petani duduk di Mekah. Saya dulu pernah pergi sekali di Mekah, tapi tak pernah pergi ke Taif lah. Sekali je waktu mengajar Mesir dulu, lama dah. Duduk seorang-seorang dulu. Pergi kat kapal Arab. Masa tu murah agaknya. Saya pun pergi dengan orang Arab, tak pernah pergi orang Melayu pun. Terasa nak pergi Mekah, nak pergi umrah. Masa tu tahun 2000 apa, 2012, 2011 tak ingat lah. Masa tu tambang murah lah. Zaman dulu tu naik kapal laut. Lepas tu naik kapal terbang tu. Saya tak pergi dengan orang Melayu kita. Sebab kalau makin Melayu kita ni, dia ada tambang mahal sebagainya. Tak apa, saya pergi seorang-seorang. Maksudnya gitulah, ranger seorang lah. Pergi dengan Arab lah mudah kata. Mutawih tak ada. Kemudian saya pergi tu, ada kawan di sana. Allah alam, kawan saya masih ada lagi. Mungkin sekarang ni umur 50 lebih. Saya panggil pokcik kat dia. Orang petani. Dia tu sambut saya dekat pintu apa, tak ingat. Saya sekali yang pergi, saya tak ingat dah. Dia sambut saya pergi tidur rumah dia. Ni pergi ranger. Saya pergi seorang-seorang, tak ada tidur hotel, tak ada. Pergi taman lepas. Kita tidur dekat rumah kawan saya tu.
Sebab saya kenal kawan saya pun dekat Mesir lagi. Saya tolong dia dulu. Jadi bila kenal tu, tak sempat nak pergi makam Syekh Daud. Dia kata kebanyakan mutawif tak tahu. Kebanyakan tak tahu. Ada yang tahu tapi bukan semua. Kalau nak pergi dulu, pergi dengan Babelah Cenok. Tok guru saya hidup lagi di Cenok, di Thailand. Dia tahu, dia duduk di Mekah 10 tahun. Lebih 15 tahun dia duduk. Dia tahu makam-makam Syekh Daud ni, dia tahu. Dekat dengan Masjid Abdullah bin Abbas, betul. Abdullah bin Abbas. Sahabat Nabi yang wafat, yang terakhir. Sahabat Nabi yang terakhir yang wafat di Taif iaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Di situ. Baik, kita nak cerita sejarah sikit. Sejarah tentang Syekh Daud belajar ni umur apa? Dia belajar. Ni tengok. Kita nak ambil semangat. Dia mula-mula kitab kita ni kena kenal siapa pengarang kitab. Bukan nak terus masuk dalam bab solat terus dah. Sejarah tu kena tahu siapa dia Syekh Daud. Kita ulama kita pun tak kenal. Kenal. Kita mengenali celik mata mengenal ulama. Dapat pahala. Tok Wali dapat pahala. Tengok. Dia kata belajarnya pada peringkat awalnya Syekh Daud berguru dengan keluarganya yang memang terkenal alim. Seorang daripada mereka dikatakan bernama Syekh Safiyuddin. Bapa saudara dia sendiri. Bapa saudara dia ni orang alim. Syekh Safiyuddin. Ada juga pendapat yang mengatakan kononnya Syekh Daud menerima pelajarannya asalnya di Fatani 5 tahun sahaja. Dia Syekh Daud ni belajar di Fatani tak lama. Dia belajar kat Petani 5 tahun je. Kemudian dia pergi ke Aceh selama 2 tahun. Ni perjalanan Syekh Daud ni. Dia belajar di Petani 5 tahun. Kemudian dia pergi ke Aceh selama 2 tahun. Berapa tahun dah? 7 tahun dah belajar. Selepas itu menyambung pengajiannya di Mekah selama 30 tahun. Allahu Akbar. 30 tahun pula dah. Zaman kita sekarang siapa mengaji 37 tahun? Tak ada dah. Paling-paling pun habis koman pun 20 tahun dah. Sud dah. Kata hujung dah. Tok guru saya Babelah Cenok dia kata, aku duk mengaji sampai 20 tahun lebih takat tu lah. Nak langkah Syekh Daud tak boleh. Apabila belajar lagi lama, lagi kita bertambah ilmu. Sebab tu kita kena terapkan dalam hati kita, belajar sampai mati. Saya walaupun kata mengajar pun saya belajar lagi. Saya masih belajar lagi. Seminggu 2-3 kali saya belajar. Seminggu 2-3 kali saya belajar dengan guru. Kita cari tok guru tua ngaji kitab Arab. Masih belajar. Sebab saya pun pegang dalam hati, belajar tu sampai mati. Ilmu tak habis. Walaupun ilmu tak habis, tapi tuntutan belajar tu wajib. Tuntutan belajar tu wajib. Tengok Syekh Daud. Dia yang pertama di Fatani 5 tahun. Tulis itu Kemudian dia pergi ke Aceh 2 tahun, 7 tahun dah. Kemudian dia belajar di Mekah 30 tahun, 37 tahun dah. Dan akhir sekali di Madinah 5 tahun. 37 campur 5 tahun, 42 tahun dia belajar. Allah Akbar. 42 tahun dia belajar. Kalau ada orang kritik Syekh Daud, kita tak tahu Allah Alam nak kata apa lah. Kalau dia kata, kitab Syekh Daud ni, kitab apa? Kitab bahasa lagu ni. Nak faham lagu mana? Zaman sekarang, kalau ada orang kritik lah. Tanya dia balik, mu ngaji sampai 40 tahun ada ke tak? Tanya dia balik. Saya duk kira kita nikmat Allah Ta'ala bagi, bukan kita nak riak dan sebagainya, tapi kadang-kadang nikmat ni wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sekarang kita kena cerita nak bagi orang semangat belajar. Saya duk kira tu ngaji agama tu tak sampai 15 tahun saya mengaji. Kalau betul-betul saya duk kira tu bukan ambil sekolah rendah, sekolah menengah tak ambil. Kita ambil start dari ngaji agama pondok apa semua tu, saya campur tu. Lebih kurang tak sampai 13 tahun je, 14 tahun.
Syed Daud 42 tahun. Allahu Akbar. Siapa dia boleh ngaji 42 tahun? Tak ada. Siapa dia kalau orang petikaikan Syed Daud ni macam ni sebagainya, siapa dia boleh petikai? Kita dengan dia jauh sepelangit dengan bumi tu. Kalau kata lah kitab Syed Daud ni saya pun belajar ustaz. Kitab ni memang ambil kitab baru ustaz. Kita nak banding orang dulu dengan sekarang. Jauh kita dengan beza dengan orang dulu. Jauh sangat. 42 tahun belajar sahaja Syed Daud ni. 5 tahun di Fatani, 2 tahun di Aceh, 30 tahun di Mekah, 5 tahun lagi di Madinah. Allahu Akbar. Tengok Syed Daud. Ni kita nak ambil semangat kita nak belajar. Ada setengah orang lah, aku dah kata kita cukup dah, aku tak mau mengaji dah. Tak, jangan begitu. Di Aceh 2 tahun, Mekah jumlah 42 tahun. Betul. Tu Syed Daud. Kita ambil semangat. Walau kata ustaz saya dah 90, tak apa. Kita belajar sampai mati. Sama ke orang belajar 42 tahun dengan orang belajar 10 tahun? Tak sama. Ilmu dia tak sama, nisbah dia. Dia makin belajar kita banyak, makin luas. Kau luas. Terbuka. Tak mudah nak menghukum. Tahu soalan ni, ustaz jawapan ni, nanti dulu. Tengok dulu. Baik, habis. Habis itu selama 42 tahun. Jadi saya nak cerita sikit. Dia kata menyentuh tentang pertubuhan pernikahan Islam di rantau ini. Peranan Fatani memang besar dan tidak akan luput dari rakaman sejarah. Sesungguhnya pada zaman kegemilangan dahulu, kerajaan Fatani Darussalam telah mencapai banyak kemajuan. Itu dia panggil kemajuan. Kita kemajuan bukan kata bangunan tinggi-tinggi, itu bukan kemajuan. Yang dikatakan kemajuan ni, orang yang berpendidikan, yang belajar lama, tu kemajuan. Zaman kita sekarang tak boleh. Kalau orang belajar lama sikit tu, tak maju, nak kerja sampai bila, nak belajar sampai bila. Yang betul. Orang zaman sekarang belajar setakat 4 tahun pun dah kata lama dah. 5 tahun belajar, lamanya. Biasa saja. Kita ambil kalau orang tu belajar, dia ambil daripada degree. Degree 4 tahun. Master 2 tahun. 6 campur doktor 8 tahun. Sekadar 8 tahun je. Sekadar 8 tahun saja. Tak sama dengan orang belajar 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Tak sama. Tu nak cerita kata, orang dulu dengan zaman orang kita tak, zaman sekarang dah tak sama. Peredaran. Masa tu tak sama. Habis itu. Walhal ala kulli hal kita jangan mengkritik orang ulama dulu. Ulama dulu hebat-hebat tu dia. Nanti akan datang kita cerita dalam pelita penutup dah ada cerita. Ada seorang ulama tu dia mengaji umur 40 tahun. Kemudian 40 tahun dia belajar. Kemudian dia jadi mufti. Umur 80 tahun. Kemudian 40 tahun dia bila jadi mufti dia menghukum. Sampai 120 tahun baru dia meninggal. Itu dia start belajar umur 40 tahun. Ada dalam kisah Ta'lim Ta'lim, pelita penuntut, yang saya akan baca kami sini insya-Allah. Habis itu. Khususnya dalam bidang persuratan Melayu, pendidikan dan perkembangan pemikiran serta penghayatan ajaran agama Islam. Ni banyaklah cerita dia. Dia guru dia banyak. Guru Syed Daud ni banyak. Guru dia. Antaranya Syekh Muhammad Nafi bin Husain Al-Banjari, pengarang Durun Nafis. Kalau tuan-tuan perempuan pernah tengok kitab Durun Nafis, kitab tasawuf. Kitab tu kalau baca tak faham. Saya pernah belajar kitab tu. Kitab Jawi, kitab nipis. Kitab tu tak ada disebutkan nama pengarang dia. Kitab Ad-Durun Nafis. Siapa pernah dengar? Kitab tasawuf. Dia tinggi lagi daripada kitab Hikam. Kitab Ad-Durun Nafis.
Kitab tu saya pernah belajar pada tahun 2014 dengan Tuan Guru Haji Bakar. Tuan Guru Haji Abu Bakar di Kedah dulu. Di Belantik Sik. Pengajian tengah malam. Pukul 12 sampai pukul 2 pagi duduk mengaji dengan dia. Kitab tu. Kitab Durun Nafis ni salah seorang guru Syekh Daud Fatani. Nama dia Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husin Al-Banjari, orang Indonesia. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Kitab Durun Nafis. Kitab ni masyhur, kitab Jawi. Kalau di pondok-pondok, kitab ni masyhur. Kitab ni Syekh Daud ada sebut dalam kitab Durrus Samin. Syekh Daud kata, barang siapa yang bukan ahli tasawuf, pada masa dia tu, dia kata haram belajar kitab Durrun Nafis. Kalau bukan ahli dia. Kalau orang yang mengajar tu bukan ahli dia, haram dia mengajar kitab Durrun Nafis. Bukan kitab tu haram belajar. Tak. Ni tak silap saya, Jabatan Mufti pernah keluarkan statement dulu, lama dah. Cerita ni tahun 10 tahun lepas apa. Dia kata kitab ni tak boleh belajar. Bukan tak boleh belajar, boleh belajar. Kitab boleh belajar. Jangan salahkan kitab. Orang yang kata, Syekh Daud sebut, ni Tok Guru dia. Syekh Daud sebut dalam kitab Durrus Samin. Siapa belajar dengan saya Majlis Khairah, dia tahu. Durrus Samin, bab yang akhir sekali. Muka surat yang belakang sekali. Syekh Daud sebut, bagi orang yang bukan ahlinya, haram mengajar kitab Durrun Nafis. Bukan ahli. Kalau ahli boleh, disilakan. Jangan menyalahkan kitab. Orang yang mengajar tu kena tengok ahli dia ke bukan ahli dia. Tengok dia mengajar macam mana. Sebab tu kalau kitab tasawuf ni, kita ngaji dengan tok guru tua. Sebab tu saya tak, kalau nak ngajar tasawuf pun saya ngajar halus, kitab kecil-kecil lah. Menawar Bagi Hati, Datuk Azkiyah, Hikam ke Durrun Nafis, saya tak mau ngajar. Saya tak akan mengajar. Sampailah kalau umur saya dah 40 ke atas, insya-Allah Allah Ta'ala beri pada saya tu dapat amalan dan sebagainya, baru kita boleh mengajar kitab tu. Walaupun saya pernah belajar kitab tu. Saya pernah belajar kitab Hikam, saya pernah belajar kitab Durrun Nafis, tapi saya tak mengajar. Sebab dia ada syarat dia. Sebab kitab tu payah. Bukan payah dari segi apa, perbahasannya. Kalau takut orang awam tu boleh mengelirukan orang awam. Sebab tu dikenaki pada kita tu belajar kitab tasawuf yang kecil-kecil dulu. Habiskan dulu. Kitab Hidayatul Azkiyah, kitab apa? Qatrul Ghaisiyah. Dulu saya mengajar dekat apa? Itu pun dah tinggi dah. Kitab Qatrul Ghaisiyah di Masjid Negeri dulu. Qatrul Ghaisiyah. Kitab Penawar Bagi Hati. Tu mula-mula sekali kitab Penawar Bagi Hati, Qatrul Ghaisiyah. Kemudian kitab Minhajul Abidin. Ambil kecil-kecil dulu. Hidayatul Azkiyah. Kemudian barulah kita naik level Hikam. Lepas tu naik level Martabat 7. Baru naik level Durrun Nafis. Tu semua ada step-step dia. Baik, habis. Itu guru Syekh Daud, nama dia Muhammad Nafis. Guru dia. Tu dia. Habis itu. Kemudian guru dia seorang lagi, nama dia Syekh Abdul Somad Al-Jawi Al-Falambani. Guru Syekh Daud. Syekh Abdul Somad Al-Falambani. Pengarang kitab Hidayatul Salikin. Pengarang kitab Siyarus Salikin. Syekh Abdul Somad Al-Falambani dibunuh di Fatani. Sewaktu peperangan Fatani dengan kerajaan Siam. Sebab di kerajaan Siam, mereka berperang dengan
dengan kerajaan Fatani masa tu. Kemudian Syekh Arsyad Al-Banjari, minta maaf, Syekh Abdul Samad Al-Falambani, guru pada Syekh Daud ni, dia bantu Fatani dan dia terbunuh pada peperangan tu. Dikatakan kepala dia dipotong, kemudian ditanamkan dia di Bangkok. Katanya badannya dicenuk. Saya pernah pergi kubur dia. Kubur dia dicenuk tu pernah. Tapi itu satu versi. Versi yang satu lagi, katanya Syekh Abdul Samad Falambani itu kubur dia di Bangkok. Itu guru Syekh Daud. Sebab apa Syekh Daud tak turun masa tu? Masa tu Syekh Daud di Mekah. Peperangan tengah hebat masa tu, tengah kuat. Syekh Daud tak boleh turun. Tak boleh turun Fatani masa tu. Lepas Tok Guru dia meninggal tu lah, dia turun. Dia karamah Syekh Daud ni. Habis itu. Kemudian saya nak cerita satu karamah Syekh Daud yang pernah saya cerita dengan pada jemaah saya dulu. Syekh Daud ni satu hari ni, dia belajar dengan Tok Guru dia di Mekah. Jadi Tok Guru dia ni orang Arab. Di Mekah. Tok Guru dia kata, aku biasa dengar orang nak sebut kata durian. Durian ni bahasa Arab bagi syaukun. Dia kata buah lagu mana? Dia kata buah durian ni. Syekh Daud kata tak apa Tok Guru. Tak apa Syekh. Esok aku nak balik petani ambil buah durian. Dia kata. Zaman dulu mana ada kapal terbang. Kalau ada pun kapal laut pun 6 bulan pun, setahun. Perjalanan jauh. Syekh Daud ni karamah dia, malam tu dia balik petani pergi ambil buah durian. Dia sampai dekat Mekah, dia bagi Tok Guru dia makan buah durian. Orang Arab tak nak makan buah durian, tuan-tuan. Di tanah Arab tidak ada pokok-pokok durian, pokok rambutan, pokok manggis, tak ada. Saya dulu pernah bawa di Mesir dulu. Kawan saya kirim, saya tak balik Malaysia, saya kirim kawan saya bawa buah rambutan. Satu hari saya pergi dengan Arab tu lah, Arab driver kereta. Saya minta dia hantar tolong dekat airport. Nak ambil buah kotak. Saya cakap mak saya kirim. Saya pergi ambil buah rambutan tu. Saya bagi dia rasa rambutan. Tuan-tuan tahu tak apa dia buat? Buah rambutan tu tak ada nak buka lagi. Dia dah makan dengan rambut-rambut sekali. Saya cakap, Arab, buka tu dulu. Buka kulit dia. Jildo saya kata buka dulu. Bila dia dah buka tu, dia ambil buah rambutan, dia makan sekali dengan biji-biji sekali. Dia makan dengan biji sekali. Dia kata apa? Saya pun tak sempat nak beritahu kata, haibah. Apa tu, biji tu suruh buang. Dia makan biji-biji sekali. Dia kata apa? Arab kata apa? Dia kata, helwa awi. Dia kata. Sedap sangat, dia kata. Lepas tu saya cakap lah. Saya cakap kat Arab tu, orang Melayu aku tak pernah makan rambutan dengan biji, dia kata. Dia kata hampir makan dengan biji sekali. Apa pasal? Saya cakap Arab kat dia lah. Lepas tu, dia kata sedap makan dengan biji sekali. Allah Akbar Arab. Ketuk kepala saya. Dia makan dengan biji sekali. Tu nak cerita orang Arab, dia sana tak ada. Tak ada buah durian apa, buah rambutan tak ada. Tapi Arab tu pernah makan lah rambutan saya dulu. Saya bagi dia. Orang tua kirim satu kotak tu. Jadi saya bagi sikit kat dia lah. Saya cakap dia biji buah. Dia kata tak apa, aku nak makan biji sekali, sedap. Dia kata. Makan biji sekali dengan rambutan tu sekali. Dengan biji sekali. Mula-mula makan rambutan tu dengan rambut tu sekali. Saya suruh dia buang. Masih baik dia sempat buang. Lala dia ambil yang dengan tu, dia makan biji sekali. Tak kata makan, baik makan ikut hang lah. Dia makan sekali. Allah Akbar. Habis itu. Nah, itulah kisah Syekh Daud. Karamah dia banyak. Allah Akbar. Habis itu. Tu dia. Itu di antara ni lah. Kemudian Syekh Daud ni dia mengarang kitab. Kata ulama, kitab dia karang tu banyak. Banyak. Hampir lebih kurang karangan kitab dia lebih kurang 100 lebih. Hampir lebih kurang 100 lebih. Banyak. Kitab dia banyak. Masyhur.
Ni contoh kitab kita yang mengaji ni lah. 2 kitab dah. Mu'jamatul Musallin dengan kitab Bahjatul Mardiyah. Habis itu. Tengok. Muka depan balik. Ni. Muka depan tak habis lagi tu. Iaitu Tuan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Nafa'anallah. Kalau siapa ada bahasa Arab tu tulis. 2 bit sekali. Nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi. Wa afadu alaina wa alaihi bikaramihi aridwani. Amin summa amin. Ya betul lah. Jadi durian siap Durian siap. Tapi nak cerita kata di Mesir lah. Rambutan tu mereka tak semakan lah. Rambutan manggis tak semakan. Kalau makan buah pun mereka makan dengan biji sekali. Kalau tanam pun tak jadi kat sana. Nafa'anallahu ta'ala. Mudah-mudahan memberi manfaatlah akan kita oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya, ilmu Syekh Daud. Wa afadu alaina. Dan mudah-mudahan melimpahkanlah di atas kita dan melimpahlah ya Allah Ta'ala di atas kita dan di atas Syekh Daud tadi bi karami aridwani, dengan karamahnya, dengan kemuliaan Syekh Daud tadi aridwani, yang diredakan akannya. Amin. Istajib doa ana ya Allah. Mudah-mudahan kau perkenankan doa kami ya Allah. Summa amin. Habis itu. Dan adalah pada akhir kitab ini satu risalah yang dinamakannya Al-Bahjatul Mardiyah. Kita dah belajar kitab Bahjatul Mardiyah. Pada bicara muafiq dan takhalluf dan ketinggalan makmum akan Imam terjemah Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani Al-Mazkur yang tersebut. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin. Mudah-mudahan mengampunkan oleh Allah Ta'ala baginya, bagi Syekh Daud. Wa liwalidayhi, dan bagi kedua ibu bapanya, kedua ibu bapa Syekh Daud. Wa li jami'il muslimin, dan bagi sekalian orang-orang muslimin. Amin summa amin. Habis itu kita tengok muka surah awal. Dah start dah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Tu. Kumulai. Kumulai risalah ini dengan nama Allah. Kumulai. Mulai ni maksud mulai lah. Mulai apa nanti takut orang salah faham. Kumulai apa mulai tak? Kumulai lah. Aku mulai risalah ini dengan nama Allah. Yang amat murah. Ini yang amat pemurah, lagi amat mengasihani akan hambanya. Jadi pengarang kitab kita Syekh Daud Al-Fatani, dia kata aku mulai risalah ini, yakni kitab yang kecil ini, dengan nama Allah. Allah mana yang amat pemurah. Itu terjemahan daripada sifat Ar-Rahman. Itu terjemahan daripada sifat Ar-Rahman. Sebabnya sifat Ar-Rahman itu dengan makna Al-Mun'imu bijalailin ni'am. Tuhan yang memberi nikmat dengan sebesar-besar nikmat. Itu maksud dia. Apa maksudnya? Allah Ta'ala beri nikmat semua kepada, Allah Ta'ala beri nikmat kepada semua hambanya. Dia tak tilik pada hambanya kafir ataupun orang mukmin. Tak kira. Allah Ta'ala beri semua.
Sebab tu kita kata Allah Ta'ala tu yang amat pemurah. Sebab apa? Allah Ta'ala beri nikmat pada semua hamba dia. Tak kira orang kafir ataupun orang mukmin, Allah Ta'ala bagi semua. Itu bagi yang kata amat pemurah tu. Lagi amat mengasihani akan hambanya. Bila sebut mengasihani, itu terjemahan daripada sifat Ar-Rahim. Mengasihani dengan mana Allah Ta'ala yang lagi pula amat mengasihani akan hambanya. Itu terjemahan daripada sifat Ar-Rahim. Sebab sifat Ar-Rahim Al-Mun'imu bidaqa'ikin ni'am. Apa maksud Ar-Rahim? Tuhan yang memberi nikmat dengan sehalus-halus nikmat. Apa maksud sehalus-halus nikmat? Maksud sehalus-halus nikmat dengan makna Allah Ta'ala berikan kepada hambanya yang mukmin sahaja di dalam negeri akhirat. Di dalam negeri akhirat. Saya memang semua sikit ni. Dia sikit je ni. Lagi kan elok balik. Dia pagi saya kena selalu kena pagi. Sebab tu saya kena mandi sebelum subuh. Mandi sebelum subuh tu. Lepas tu aircon saya allergic lah. Allergic memang rumah pun tak pakai aircon. Kalau pergi mana-mana, kalau tidur aircon, saya tak pakai aircon lah. Lepas tu saya kurang makan ubat. Saya memang jenis orang tak suka makan ubat. Kalau buat Panadol tu, masa dekat 10 tahun tak pernah makan. Panadol, alhamdulillah. Saya tak. Sekarang bukan kita bukan anti ubat lah, tapi saya tahu memang kalau makan ubat ni mengantuk lah, ubat semua ni kita tahu. Kita pernah makan ubat semua tapi mengantuk. Tapi lama kelamaan dia okey Saya kalau makan pedas, kalau minum air panas, lepas tu dia okey balik. Dia keluar peluh tu okey. Allergic lah benda kata allergic. Allergic. Tak apalah taklah bagi penyakit pada kita ni. Kena sabar ujian ujian. Salih dulu di pondok tu semua orang tahu. Pelajar pondok, dekat pondok saya ada 400 orang. Tiap-tiap orang semua tahu saya ni bersin kuat. Bila time belajar dia, Tok Guru tahu dah. Hacum. Tengah belajar tu, hacum. Tok Guru tengok je. Lepas hacum-hacum tu, tidur saya. Tidur. Tok Guru tak kejut dah. Kawan pun tak kejut dah. Tidur gitu saya. Dulu belajar macam tu. Dia kalau kena sesama teruk dulu, saya terus sesama. Terus tidur. Tertidur, bukan saja tidur. Tapi tak apalah Allah Ta'ala bagi pada saya tu macam tu kita sabarlah. Baik. Itu maksud kata yang lagi amat mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Vitamin C saya makan sekarang, makan. Tiap-tiap pagi makan. Rumah pun nak beli kat vitamin C. Habatus sauda dengan juga habatus sauda makan tiap-tiap hari malam. Kemudian pagi tu saya makan madu lebah. Sebelum subuh tu saya makan madu lebah. Itu amalan saya lah. Tapi alhamdulillah Allah alam lah, kadang-kadang kita elok je pagi-pagi. Mungkin 2-3 hari ni kadang-kadang elok, okey je. Kalau ada rezeki elok alhamdulillah. Pagi-pagi tu madu lebah, malam tu sauda, tu vitamin C 3 tu lah. Baik. Itu dia kata lagi amat mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Maksudnya apa dalam negeri akhirat? Sifat rahim Allah Ta'ala, ya betul, kurang tidur boleh jadi. Kurang tidur boleh jadi. Saya tidur paling lama 4 jam setengah, 4 jam, 5 jam paling tidur, 6 jam tak boleh tidur lah, 5 jam. Sebab malam saya tengok telah kitab sikit. Saya malam pukul 1, 1:30, pukul 2 lah. Memang saya kurang tidur, betul.
Boleh jadi dengan sebab semua tu korang tidur, boleh jadi. Cuma tengah hari pun saya tidur sekejap. Saya kena tidur sebab malam nak berjaga, tengah hari saya tidur sekejap. Sebab saya buat amalan ni pun sebab saya berada pondok lagi. Daripada pondok lagi saya belajar macam tu. Sebab kita ni bukan semata-mata mengajar saja, kena tengok kitab, kena telaah kitab. Itu penting. Saya lah. Di sebelah saya tu kena tambah ilmu lagi, kena tengok kitab lagi. Orang tanya soalan ni, kena tengok kitab ni. Semua berpandukan kitab. Saya kalau tuan-tuan tanya semua tu, ya kalulah. Saya kalau tuan-tuan tanya semua, saya jawab dengan berdasarkan kitab, bukan berdasarkan akal. Akal fikiran, kita tak mampu kita nak bagi jawapan. Tapi dia melalui kita, dengan melalui kitab. Orang yang cerdik, dia tak akan melalui akal. Orang yang cerdik, dia akan merujuk pada kitab-kitab ulama' dulu. Yang salahnya kita ni, kebanyakan, kita jawab dengan hukum hakam tu dengan akal. Tu tak kena. Hukum hakam ni, tak boleh dijawab dengan pemikiran akal kita semata, tak boleh. Tak boleh kita jawab dengan logik akal. Tak boleh. Tak betul tu, salah. Kita nak jawab dengan hukum hakam dengan berdasarkan kitab. Adapun hukum dunia tak ada masalah. Ustaz masak ni macam ni, tu tak apa. Kita guna akal tak apa. Kalau ustaz kalau nak praktik ni, kita guna akal tak apa. Ya, seduh air saya buat. Saat ni pun saya seduh air tadi. Mungkin dah teruk lama dah. Saya daripada kecil lagi kena. Saya keluarga ni, orang panggil orang tua pun kena juga. Mak, adik-beradik pun kena. Berseduh. Saya seduh air tadi sebelum buat kena seduh air. Seduh air tu dia bersin. Lepas tu dia berair je lah. Air berair lah. Betul. Seduh air tu bagus. Istinsyak. Betul bagus. Duk seduh air tu dia sakit sikit lah. Sop panas. Sop panas saya suka ya. Saudat minyak zaitun. Minyak tu tak makan. Boleh makan, nanti nak try sekali lah. Baik, habis. Jadi, sifat Ar-Rahim itu Allah Ta'ala berikan kepada kita di hari akhirat sahaja. Adapun sifat Ar-Rahman, Allah Ta'ala berikan nikmat hanya tertentu di dalam dunia ni saja. Allah Ta'ala beri pada orang mukmin dan juga orang kafir. Adapun kita, orang Islam, Allah Ta'ala beri nikmat tu di hari akhirat sahaja, iaitu dengan sifat Ar-Rahim. Sebab itulah kalau kita tengok lafaz Ar-Rahman dengan Rahim, dia ada berapa huruf? Ar-Rahman ada 7 huruf. Alif, Lam, Ra, Ha, Mim, Alif, Nun. Dia ada 6 huruf. Ada pun Rahim ada 5 huruf. Alif, Lam, Ra, Ha, Ya, Mim. Ada 6 huruf. Sorry. Ar-Rahman ada 7 huruf. Alif, Lam, Ra, Ha, Mim, Alif, Nun. Ada 7. Ada pun Rahim ada 6 huruf. Alif, Lam, Ra, Ha, Ya, Mim. Apabila beza huruf tu banyak, apa kaedah kita dalam bahasa Arab? Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Apabila bertambahnya huruf, maka bertambahlah makna. Sebab tu makna Ar-Rahman itu terlebih luas. Allah Ta'ala beri nikmat kepada seluruh hamba-Nya. Adapun Ar-Rahim, Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya mukmin sahaja. Sebab lafaz Ar-Rahim tu ada 6 huruf. Ar-Rahman ada 7 huruf. Tu dia. Habis itu. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi ja'ala as-salata tariqatal muttaqina. Wa ja'ala fiha qurrata aini sayyidil mursalin wa rukna min arkanid din. Apa ya? 938. Kita berhenti awal dulu tak apa 9.40. Saya sesemua sikit ni. Tapi sampai masa dah tu. Tapi
Kita punya stesen pun sampai dah tu. Alhamdulillah Rabbil Alamin tu dah sampai dah. Bismillah tu ambillah perbahasan Bismillah. Boleh ke? Kena sambung lagi. Sambung lagi tu panjang. Tapi perbahasan kita dah sampai dah. Dah sampai. Semua faham ke? Oh, sedut dengan air garam Oh, sedut dengan air garam. Tak biasa buat lagi. Biasa sedut air biasa je. Oh, nanti boleh test sekali. Terima kasih banyak jemaah bantu saya. Sedut dengan air garam ubat saya tak boleh makan. Kalau makan ubat dia ngantuk. Ubat dia resdung ni, ubat dia wallah alam saya tak tahu ubat dia. Boleh kan? Tak apa dah. Terima kasih banyak lah. Selalu saya habis pukul 10, sejam setengah. Tapi ni kita minta awal sikit lah. Saya nak minum air panas sikit. Minum apa? Saya pun malam tadi pun tidur 1:30. Duk tengok-tengok kitab. Kadang-kadang bila anak dah tidur tu baru tengok kitab. Elemen insya-Allah saya nak amalkan elemen tu tak biasa elemen. Saya biasa amalkan yang badu lebah je. Elemen tu saya rasa nak buat juga. Ramai orang suruh try sekali elemen. Elemen insya-Allah. Jadi semua faham Hari ni pembahasan kita banyak tentang sejarah. Ya, hari ni kita belajar tentang sejarah sejarah Syekh Daud. Kita boleh ambil iktibar tentang Syekh Daud insya-Allah saya rehat lepas ni. Saya kalau rehat kejap tu jadi kan petang tengok tengok kitab balik. Lemon campur madu suam, insya-Allah saya nak amalkan tu. Selalu biasa madu suam je. Lemon tu tak ada. Limau nipis ke limau besar Haji Kamarul Zaman? Dia lemon tu lemon apa? Lemon yang kuning tu ke? Ataupun limau nipis ke? Ataupun limau yang hijau tu? Lemon yang kuning besar tu. Lemon kuning lah. Lemon yang kuning baik. Ni kena beli dekat pasar ni. Lemon kuning Lepas tu campur dengan madu insya-Allah. Ni ada pasar pagi ni. Dekat Geriwut ni saya nak pergi kejap lemon kuning Kita pergi cari lemon kuning Ustaz. Baik. Jadi sekadar itu saja yang besar lonjong. Baik. Beli banyak sikit lah. Nak try sekali. Tak mengantuk lah. InsyaAllah lah. Saya cubalah. Kita asbab ni kena cuba juga. Apa ubat apa-apa saya cuba. Kita ni dunia asbab. Dunia asbab. Baik, jadi sekalian itu saja tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu sekalian. Terima kasih banyak. Ini saya minta berita awal sikit dalam 9.40. Jadi sekalian itu saja. Yang baik itu datang dari Allah SWT. Dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Beli nasi lemak popular kat Geriwut Ustaz. Beli sokmo. Saya beli selalu beli. Ujang tu. Ujang nasi lemak ujang. Imam Kasturi pun boleh je. Clarinets untuk lelaki ada side effect untuk prostat. Tak tahulah apa prostat tu. Okey. InsyaAllah jaga SOP. Baik. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Jazakumullah.